الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran dan sebanyak-banyak kepujian kepada Allah taala, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Pada malam yang mulia ini, alhamdulillah, kita masih lagi diberikan taufik dan hidayah oleh Allah taala, diberikan kesihatan, nyawa dan kehidupan untuk dapat sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Ta'ala. Antara perkara yang penting, tuan-tuan, biarlah kita ini dapat menghidupkan rumah Allah Ta'ala dan mengimarahkannya sehingga ke penghujung akhir hayat kita. Sebab apa? Sebab kita nak minta supaya kita ini tergolong di kalangan golongan yang akan jadi kumpulan VVIP Allah Ta'ala di hari akhirat. Siapa kumpulan VVIP itu? Yang mana VVIP di dunia pun belum tentu akan dapat menjadi tergolong di kalangan golongan itu, yakni mereka yang akan diletakkan di singgasana arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang daripada kumpulan itu yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang lelaki ataupun wanita yang hati mereka itu terpaut untuk pergi berulang alik ke masjid. Ini antara golongan-golongan VVIP Allah, golongan-golongan istimewa Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Sama ada kita teringin nak ulang alik ke masjid sebab teringin nak semayang jemaah ke, sama ada kita teringin nak ulang alik ke masjid kerana nak mencari ilmu, atau untuk mencari teman yang saleh, atau untuk mempelajari Quran dan sebagainya. Jadi moga-moga kita dipilih oleh Allah Ta'ala termasuk dalam golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada malam ini seperti mana biasa pada mingguannya, kita akan menyambung pengajian dan pembelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Masih lagi dalam tajuk utama yang sama, cuma malam ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga. Ya, hadis yang ketiga. Wa an ummi Athiyyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghasl ibnatihi Zainab radhiyallahu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha, yang mana ia menyatakan bahawasanya telah berkata kepada wanita-wanita itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para wanita di kalangan isteri-isteri para sahabian sedang memandikan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha. Maka baginda menyatakan, hendaklah kalian semua wahai para wanita memulakan memandi anak perempuanku Zainab
daripada sebelah kanannya, dan jangan lupa untuk kalian membasuh anggota wuduk daripadanya, yakni jangan kalian lupa untuk mewudukkannya sesudah daripada mandi, ya, sesudah daripada mandi. Baik, hadis ini kita tengok, hadis ini menceritakan kepada kita tentang seorang wanita yang diberi gelaran namanya iaitu Ummu Atiyah. Nama dia bukan Ummu Atiyah tuan-tuan, nama dia adalah Nusaibah bintu Al-Harith. Nusaibah bintu Al-Harith radhiyallahu anha. Siapa dia Ummu Atiyah ni tuan-tuan? Dia ni termasuk di antara wanita-wanita di kalangan sahabat Nabi yang terawal masuk Islam. Antara dia sahabat Nabi ni bukan yang laki saja, yang perempuan pun ada sahabat Nabi. Jadi di antara kumpulan sahabat Nabi daripada golongan wanita yang terawal memeluk Islam di kalangan wanita Ansar, yakni penduduk Madinah, adalah Nusaibah binti Al-Haris, atau nama gelaran dia Ummu Atiyah. Dia ni siapa tuan-tuan? Nabi SAW lantik dia menjadi tukang mandi jenazah perempuan. Macam kita lah kat masjid pun, kita ada tukang mandi jenazah lelaki, ada tukang mandi jenazah perempuan, ya. Tukang mandi jenazah pondan dah? Tak ada lagi lah. Dia kena pondan juga ke lagu mana? Baik, jadi nak ceritakan bahawa dia ini termasuk di antara sahabat perempuan, bukan sekadar boleh mandi jenazah tuan-tuan. Kalau kita baca hadis, dia juga antara wanita yang menghunuskan pedang membela Nabi dalam medan peperangan Uhud. Mana nak cari orang perempuan boleh angkat pedang bertempur di medan perang macam kegagahan seorang lelaki, semata-mata kecintaannya terhadap batang tubuh Nabi SAW. Ini hebat isteri-isteri para sahabat ni tuan-tuan. Dalam riwayat mengatakan beliau telah terlibat sebanyak 7 kali, 7 ghazawat, 7 kali peperangan beliau telah terlibat bersama dengan Nabi SAW. Bukan sekadar dia pergi perang, tetapi juga antara tugas Ummu Atiyah iaitu wa ta'uddu jurha, iaitu merawat para jurid ataupun tentera-tentera mujahidin yang tercedera dalam medan perang. Bukan setakat itu, juga menyediakan makanan dan masakan untuk mereka. Selain daripada mengubat mereka, selain daripada merawat mereka, selain daripada buat makanan, dia juga mengangkat pedang dalam beberapa ketika yang diperlukan. Hebat, ya. Nak cari perempuan zaman lani yang seperti itu, boleh mandi jenazah, boleh pi perang, boleh buat makan, boleh rawat orang sakit, boleh jaga orang sakit dan sebagainya, maka ini bukanlah termasuk di antara perkara-perkara yang mudah, ya. Dan ulama mengatakan Ummu Atiyah ni antara 20 orang perempuan yang Nabi pilih untuk pergi perang. Nabi tak bagi semua orang perempuan pergi perang. Setiap misi peperangan Nabi pilih 20 orang saja. 20 orang saja. Tetapi yang selalu tercalon untuk pergi antara 20 orang itu adalah Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Baik, kita balik. Itu tadi pengenalan kita terhadap seorang sahabat perempuan. Jadi minta-mintalah kalau kita ada anak perempuan kita pun macam Ummu Atiyah. Tuan-tuan, siapa ada anak perempuan, dia ada peluang masuk syurga lebih cerah daripada siapa ada anak lelaki. Saya Allah Ta'ala bagi semua anak lelaki, tak ada lagi anak perempuan. Tapi siapa di antara perempuan yang Allah bagi anak perempuan, dia nak anak lelaki, pasal anak perempuan dia banyak dah, dia nak lelaki pula, tapi tak dapat anak perempuan semua. Kena syukur pada Allah Ta'ala, kena syukur. Memang susah nak jaga anak perempuan. Anak lelaki pun sama je susah nak jaga. Tapi Nabi sebut
Sesiapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya thalatha banatin, 3 orang anak perempuan, maka dia menjaganya, fari'ayatuhunna wa husnut tarbiyatuhunna, dan dia jaga 3 orang anak perempuan tu dengan baik, dan dia memperelokkan pentarbiahannya, melainkan kanat lahum hijaban minan nar, maka anak-anak perempuan itu akan jadi penghijab kita daripada masuk neraka. Katakanlah si bapa ni nak dicampak masuk neraka, tiba-tiba anak perempuan dia, walaupun bapa perangai tak bagus, tapi tara dia tak bagus tu pun dia berjaya didik anak dia bagi bagus. Anak dia akan datang, wahai Tuhan, bapa aku didik aku bagus, walaupun dia ada dosa dengan kau wahai Allah, tapi dia dengan anak-anak dia, terutama kami anak perempuan, dia tak ada masalah. Dia berjaya didik kami jadi isteri yang baik, kami jadi ibu yang baik, maka kami nak memberi syafaat kepada bapa kami ni supaya dia jangan dicampakkan dalam neraka. Maka ditanya lagi, siapa lagi yang sokong? Anak perempuan kedua mai. Siapa lagi? Anak perempuan ketiga mai. Dah, bawa dia, bawa masuk syurga. Anak laki 10 orang pun belum tentu boleh bawa masuk syurga. Tu. Melainkan kalau anak laki yang soleh, mungkin dia kena anak laki yang soleh, bolehlah juga bagi syafaat, tetapi dia tak sekhusus kelebihan macam anak perempuan. Apa tu? Baik. Okey, kita balik semula pada hadis ini. Jadi hadis ini tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika mana wafatnya anak perempuan Nabi SAW yang bernama Zainab. Anak Nabi semua ada berapa orang tuan-tuan? Dengan Sayyidatina Khadijah ada 6. Dia ada Qasim, dia ada Abdullah, dia ada Zainab, dia ada Ruqayyah, dia ada Ummu Kalthum, kemudian dia ada Fatimah. Yang satu lagi Ibrahim tu, itu dengan hamba yang dihadiahkan pada Nabi SAW yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Tapi yang dengan Sayyidatina Khadijah 6 orang. Dalam 6 orang anak Nabi SAW, Allah Ta'ala ambil nyawa anak Nabi ni daripada 2 lelaki ni sewaktu mereka masih kecil. Dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, menyatakan bahawasanya Abdullah meninggal dunia ketika mana dia berusia 2 tahun. 2 tahun tuan-tuan, kecil lagi, Allah ambil dah anak Nabi SAW. Qasim yang sulung, Qasim yang sulung, tapi Qasim Allah Ta'ala ambil juga nyawa dia baru umurnya tidak sampai setahun. Tak sampai setahun meninggal tuan-tuan. Abdullah 2 tahun meninggal. Semua anak laki Nabi SAW Allah Ta'ala ambil masa usia mereka masih bayi, masih kecil. Ya. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala nak bagi ujian kepada Nabi SAW. Sebab tu bila anak lelaki Nabi dua-dua meninggal dunia, orang musyrikin Mekah gelar Nabi, dia panggil Nabi apa? Abtar. Kena beza avatar dengan abtar. Avatar tu yang cerita kartun tu. Tak tahu lah tuan-tuan tengok budak tu cerita tu. Cerita orang kulit warna biru. Ni abtar. Maksud abtar ni orang yang terputus keturunannya kerana dia pembawa sial. Bagi orang Arab, kalau ada anak laki tapi anak laki tu mati cepat, dia ni bawa sial. Jadi dipanggil Nabi Abtar. Sebab itulah Allah turunkan ayat Quran, lepas meninggalnya anak Nabi, Allah nak bela Nabi, nak jawab tomahan dan cercaan orang musyrikin. Allah kata, inna syani'aka huwal abtar.
orang yang tuduh engkau itu, yang benci engkau itulah sebenarnya wahai Muhammad yang abtar. Bukan engkau, orang yang benci engkau itu, orang yang tuduh engkau itu. Tapi dalam anak perempuan Nabi SAW, anak perempuan yang pertama meninggal dunia adalah Zainab. Anak perempuan Nabi ada 4. Dia ada Zainab, dia ada Ruqayyah, dia ada Ummu Kalthum, dia ada Fatimah. Yang pertama daripada 4 ni, yang meninggal dahulu Zainab. Zainab meninggal. Lepas Zainab, Ruqayyah, isteri Sayyidina Uthman. Masa tu Sayyidina Uthman tak sempat pergi perang Badar. Sebab apa? Nabi suruh jaga anak perempuan Nabi dan isteri Uthman, iaitu Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha. Lepas tu Ummu Kalthum. 3 orang anak Nabi yang perempuan, semua meninggal masa Nabi hidup. Lepas Nabi wafat, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia 6 bulan sesudah itu. Jadi dalam ramai-ramai anak Nabi, Nabi tengok seorang-seorang anak dia meninggal, tinggal seorang je anak dia yang baginda Nabi SAW tak tengok dia meninggal, melainkan sesudahnya. Saya nak tanya, kalau tuan-tuan hidup, tuan-tuan tengok seorang-seorang anak tuan-tuan meninggal, apa perasaan? Ibrahim pun meninggal. Anak Nabi tadi, Qasim meninggal tak sampai setahun, Abdullah 2 tahun, Qasim meninggal 5 tahun. Ibrahim, minta maaf. Semua meninggal satu-satu, tinggal seorang je. Agak apa perasaan tuan-tuan? Kita ni biasanya lah, kita ni Allah bagi kita mati dulu. Adalah anak kita meninggal dulu, tapi tak semualah. Kemudian kita meninggal, anak kita ada lagi berapa baki, berapa ramai. Tapi Nabi SAW Allah uji tuan-tuan, berat ujian Nabi ni. Anak meninggal seorang-seorang, tinggal seorang saja yang masih hidup. Itu pun 6 bulan lepas tu menyusul bersama dengan ayahandanya Nabi SAW. Karena Allah tak mahu anak lelaki Nabi nanti dia besar, dia kahwin, dia dapat zuriat, satgi orang kata ada Nabi baru. Sebab itulah Allah takdirkan, kata ulama, Allah ambil nyawa anak-anak Nabi ni sejak mereka masih dalam fasa kanak-kanak lagi. Pasal Allah tak nak ada apa-apa tohmahan yang kemudian hari orang mendakwa ada Nabi sesudah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika mana meninggalnya Zainab, maka ketika nak memandikan jenazah anak perempuannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya rombongan wanita daripada ahli keluarganya yang memandikannya diketuai oleh Ummu Atiyah. Okey, timbul persoalan, kenapa Nabi sendiri tak mandikan anak perempuannya? Kenapa Nabi SAW sendiri tak mandikan anak perempuannya, sedangkan tiada masalah seorang bapa untuk mandikan anak perempuannya? Jadi ulama menyebutkan di sini timbul perbahasan fiqh. Yang pertama, mana lebih utama, si bapa mandikan anak perempuan atau waris perempuan memandikan anak perempuannya sendiri? Ulama bincang dalam bab ini. So ada pandangan para ulama menyatakan bahawasanya seperti mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain mengatakan sebaiknya diberikan kepada golongan wanita daripada ahli keluarga dan kerabatnya yang mahramnya untuk menguruskan jenazah wanita, fa innaha huwa ahwat wa azka, kerana benda tu lebih selamat. Bukan tak boleh bapa mandi, tapi ialah anak kita dah besar dah, dia pun mestilah ada aurat dia yang dia segan dengan kita. Tapi kalau seorang bapa tu nak mandikan juga tak ada masalah. Ulama kata itu, kenapa Nabi tak mandikan, bukan nak menunjukkan seorang bapa tak boleh mandikan anak perempuan, tapi Nabi nak tunjukkan keutamaan. Nabi nak tunjukkan mana yang lebih, orang kata apa, azka, yang lebih elok, yang lebih elok lagi.
Ya, jadi sebab itu Nabi menyuruh ahli keluarganya yang perempuan yang menguruskan jenazah Zainab dan beberapa sahabat-sahabat wanita, dan di situ juga ada hikmahnya kerana nak menunjukkan boleh orang asing, orang yang orang kata apa, orang ajanib, orang luar, untuk memandikan jenazah jika sama jantinanya. Kalau Nabi pergi mandikan, timbul pula hukum orang luar boleh tak mandikan kepada orang yang bukan ahli keluarganya? Tak ada pun Nabi kata boleh, sebab Nabi sendiri mandikan anak perempuan. Jadi nanti timbul isu kat situ. Jadi sebab itu hikmahnya bila Nabi SAW perintahkan wanita di kalangan para sahabat untuk uruskan jenazah anak perempuannya, tetapi Nabi sendiri melihatnya dan Nabi memberikan arahan kepada mereka. Sebab tu Nabi kata dalam hadis ni, kalian kalau nak mandikan anak perempuanku, mulakan basuh di sebelah kanannya, kemudian baru kirinya, kemudian jangan lupa untuk mewudukkannya. Dalam setengah riwayat hadis yang lain, ini dalam satu riwayat, kalau tuan-tuan tengok dalam satu hadis yang lain, Nabi kata irsilnaha thalathan. Nabi kata kalian curah kepada dia air biasa secara ganjil 3 kali, witran thalathan, air mutlak 1, 2, 3. Nabi kata sama ada 3 ataupun 5 secara ganjil. Lepas curah 3 kali, Nabi kata waja'alna fil akhirati kafura, jadikanlah basuhan terakhir kepada anak perempuanku ini adalah basuhan menggunakan air kapur barus. Tapi saya pernah mandi jenazah, saya tengok orang suka akhirkan dengan kayu cendana. Tak betul. Orang ambil kain, orang tuang air kayu cendana tu, warna kuning tu. Sebenarnya yang afdal, last kali bukan air mawar, last kali mesti air kapur barus. Nak buh cendana bubuh dulu, nak buh mawar bubuh dulu, tapi yang last mesti air kapur barus. Mesti air kapur barus. Yang tu adalah yang terafdal. Maka Nabi kata lepas kalian selesai mandikan anak perempuanku, fa'alamani, kalian bagi tahu kepada aku kerana aku nak memimpin salat untuknya. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya keutamaan menguruskan jenazah perempuan adalah mesti diberikan pada perempuan jika ada. Kalau tak ada, baru bapa sendiri mandikan atau suami sendiri mandikan. Macam tu. Lagi satu, kerana Nabi nak mengelakkan daripada orang kata apa, Nabi nak menjaga supaya aurat anak perempuannya di antara pusat dan lutut itu baginda tidak mahu terlihatnya. Nabi baginda nak jaga. Soalnya bukanlah tak adalah timbul nafsu, tapi soal nak jaga kehormatan itu, kemuliaan jenazah itu. Tapi kalau suami nak mandikan juga, ayah nak mandikan juga, tak ada masalah. Kita tak boleh halang dia. Jika yang ada wanita bersama dengannya itu semua adalah mahram sesama si mati, tak ada masalah. Tapi suami dengan ayah kena bagi tahu dulu, tak boleh main masuk. Saya nak tolong mandi boleh tak? Boleh. Nak curah ayak pun boleh. Okey, dah habis kami mandi, mai suami ke ayah ke mai tuang ayak, boleh, tak ada masalah. Ya. Itu lagi satu, sebab anak perempuan Nabi ada yang sakit, maka sebab itu ada wanita sahabat perempuan yang lain yang bukan mahram. Jadi sebab itu Nabi tidak mahu terlibat kerana takut dikhawatiri berlaku padanya ikhtilaf, percampuran. Jadi ini di antara adab-adab yang perlu kita ketahui dalam hukum memandikan jenazah. Mandikan jenazah. Baik. Kalau suami meninggal, isteri nak mandikan, boleh, tapi keutamaan dia mesti bagi waris lelaki yang mandikan. Tapi kalau pewaris lelaki tak reti, isteri dia reti, isteri dia tukang mandi jenazah, perempuan lah, biar saya tolong, tak ada masalah. Tapi pastikan yang hadir itu adalah mereka yang sesama mahram. Kalau ada orang luar jadi isteri, tak perlulah panggil orang tukang mandi
jenazah lelaki yang lebih mengetahui, tak perlu dia hadir. Dia boleh hadir lah, tapi tak perlu dia mandikan jenazah itu, ya. Dan tuan-tuan, dalam hadis ni juga menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang memandikan jenazah, ya, keutamaan orang yang memandikan jenazah. Baik, apakah kelebihan orang yang memandikan jenazah, tuan-tuan? Kat sini ada orang mandi jenazah kan? Siapa tukang mandi jenazah? Dia ada kelebihan dan keutamaan orang yang memandikan jenazah dan orang yang mengkafankan jenazah. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh jawatan tukang mandi jenazah ni kita kena berebut macam jawatan imam dengan Bilal. Tapi biasanya imam dengan Bilal ni orang rasa boleh bawa sikit lah, kan? Mandi jenazah ni takut lah Ustaz. Apa? Kalau kita tahu kelebihan dia, kita pakat berebut. Pertama, kata Al-Imam Ibn Hajar, dia menyatakan, disebut dalam Mu'jam Al-Kabir daripada riwayat At-Tabari, disebutkan daripada Rafi' bin Khadij, Nabi SAW bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi, siapa mandikan satu jenazah, bukan banyak ni, satu je. Siapa mandikan satu jenazah, kemudian dia jaga, dia tak cerita bau najis ke, bau apa ke, dia tak cerita benda-benda buruk tentang jenazah itu, dia tutup mulut dia, apa kelebihannya? Ghufira lahu arba'una kabirah, Allah ampunkan 40 dosa besar dia. Bukan dosa kecil, dosa besar dia. Berapa banyak? 40. Judi, zina, minum arak, 40 Allah ampunkan. Tu berapa jenazah? Satu. Kau 100 jenazah, 400 dosa. Betul ya? Maknanya katakan banyak, ya, banyak, bukan sikit. Jadi sebab tu jawatan tu biar ada pelapis. Pasal orang yang mandi jenazah pun dia jadi jenazah juga. Saya ingat lagi masa kat masjid saya dulu, masa nak buat tempat mandi jenazah, ada ahli karya kata, tak payahlah kita bagi kat Masjid Al-Falah, kita gaduh nak buat apa. Sagi nak cari siapa nak mandi jenazah, depa reti ke tak reti, ada pengalaman tak ada pengalaman, kan? Macam van jenazah tak apalah, boleh cari sponsor, ni nak tukang mandi ni. Last sekali AJK kata buat juga. Jadi imam mula-mula kena belajar dulu, kena paksa mandi jenazah, panggil import daripada masjid lain belajar, tengok praktikal, buat, pakat buat, kena paksa benda ni. Jadi tuan-tuan kena pastikan sebelum tuan-tuan meninggal, ajar anak kita supaya pandai mandi jenazah kita. Kalau kita ada buat dosa ke anak kita, kita ajak dia benda tak baik, dia waris dosa tu daripada kita, kita ajak dia cara mandi, Allah gugurkan 40 dosa kita dan dia. Itu nak kena tahu tu. Balik lagi tanya, boleh mandi Abah? Boleh. Mandi biasa boleh, Abah saya mandi. Baik. Dalam hadis yang lain disebutkan, setengah riwayat dia mengatakan bahawasanya siapa yang mandikan satu jenazah dan menjaga amanah terhadapnya dan tidak menyakitinya, diampunkan dosanya 40 kali. Tak disebut 40 dosa besar, tapi disebutkan 40 kali dosanya diampunkan. Siapa tak boleh mandi jenazah, tak apa, tolong kafankan jenazah. Mandi tak boleh, tak apalah, tolong kafankan. Bila orang nak kafan, tolong. Bukan payah pun tolong kafan, tolong kafan. Sebab Nabi kata, waman kafana mayyitan, siapa mengkafankan orang yang mati,
kasahullahu yaumal qiyamati min sundusin, Allah akan pakaikan kepadanya di hari akhirat esok daripada sutra di dalam syurga. Kalau dia bangun pada mahsyar, antara orang yang masa telanjang dia dapat pakai baju dulu, antaranya orang yang mengkafankan jenazah. Jadi rugilah kita bagi kat tukang mandi jenazah semua, dia sapu bersih. Hak ampun dosa dia dapat, hak pi pakai sutra pun dia dapat, kita dapat zero. Tak ada apa. Padahal yang meninggal bapa kita. Patut kita lah anak boleh pahala tu, bukan orang lain. Rugi kita tak ambil pahala tu. Nak mandi orang lain mana boleh dah, kita bukan ada kena mengenal dengan dia. Jadi ambillah pahala. Kalau kita telanjang esok, antara orang yang banyak golongan tu, tapi antara orang yang dipanggil untuk diberikan pakaian adalah orang yang mengkafankan jenazah. Ustaz, kafan pun tak boleh Ustaz, jadi tukang gali kubur. Jadi tukang penggali kubur. Penggali kubur ke, orang yang masuk jenazah dalam kubur ke, sekurang-kurangnya jadi golongan yang tu pun tak parah. Karena Nabi sebut lagi di dalam hadis riwayat Al-Hakim, tak silap saya, Nabi menyatakan waman hafara limayyitin qabran, siapa yang menggalikan bagi si mati itu satu kubur. Kemudian Nabi kata wa ajunnuhu fi, dan masukkan dia, semadikan dia, ratakan dia, ujriya lahu minal ajri ka ajri, akan dialirkan baginya pahala seperti pahala orang yang memberi tempat tinggal pada orang lain sampai kiamat. Antara pahala jariah yang berpanjangan adalah tolong gali kubur atau masukkan jenazah dalam kubur. Setengah orang tak mau, anak-anak ni tak mau masuk sebab apa? Lecak saya pakai John Master, seluar LV kan, sehari bubuh masuk dalam tu habis tanah liat. Tu tak mau. Tuan masukkan, suruh penggali kubur tu, dia banyak pahala lah. Dia pun masuklah, kita pakat tengoklah anak bapa kita yang meninggal kata, awaklah tak cerdik anak aku ni. Aku duduk dalam kubur nak dia dapat pahala, tukang gali kubur yang dapat pahala. Dia bukan dapat pahala lepas tu tuan-tuan, mengalir sampai kiamat. Itu antara pahala yang berterusan, yang tak putus. Kalau tak mampu masukkan, sponsor bayar apa tu, gali kubur tu, pun boleh juga. Tuan pergi jumpa waris tu, tengok waris tu susah, berapa charge gali kubur ni? 350. Tak apa, saya bayar. Saya nak bawa masuk tak boleh lah, saya bukan keluarga, tapi saya tengok tuan ni susah, tuan tak daftar di khairat kematian, saya nak bayar. Dapat sama, dapat pahala yang sama. Baik, itu antara kelebihan dia tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan pada kita tentang disunatkan mendahulukan ketika memandi jenazah, kerana mandi jenazah ni mandi yang wajib. Mandi yang wajib ni ada 5. Kalau kita belajar fiqh, mandi wajib ni ada 5. Yang pertama, mandi kerana berjunub, nak mengangkat junub. Yang kedua, kerana haid, mandi kerana terputusnya haid dan nifas. Yang ketiga, antara mandi yang wajib juga adalah mandi kerana seseorang itu masuk Islam. Dia asal kafir, lepas dia mengucap, benda pertama kita kena suruh dia buat mandi, bukan sunat. Sudah mengucap, jom, mau pergi mana? Mandi kah? Tak, kasih potong itu. Alamak.
Mandi dulu. Kena mandi setelah dia masuk Islam. Yang keempat, mandi yang wajib juga adalah disebabkan kerana kematian. Mati, meninggal, kena mandi ya. Kalau tak mandi berdosa, kerana dia fardu kifayah. Dan yang terakhir, mandi kerana bersetubuh ataupun keluarnya mani. Bersetubuh ya. Dia tak semesti bersetubuh. Disebutkan iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat sulit walaupun tak masuk, kena mandi walaupun tak keluar mani. Walaupun tak keluar mani. Baru bertemu ya, tiba-tiba dapat telefon, doktor on call hospital. Tak ada. Askar ke bomba ke tak ada, tak apalah, apilah dulu. Tapi kena mandi tak? Kena. Sebab ada hadis. Ada mazhab kata kena keluar mani, al-ma'u minal ma', keluar mani baru boleh. Tapi mazhab Syafi'i pilih kalau bertemu antara kemaluan walaupun tak ada lagi apa-apa berlaku, maka sudah diwajibkan mandi. Iltiqaul khitanain. Baik, kita sambung balik tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Kemudian di sini menunjukkan disunatkan untuk seseorang itu mengakhiri mandi jenazah dengan mengambilkan wuduk. Mandi itu wajib, tapi ambil wuduk kepadanya selepas daripada mandi itu sunat. Selepas daripada mandi itu adalah sunat sahaja. Kalau dia mandi saja, dia terlupa nak ambil wuduk, tak apa. Kalau jenazah tu tak boleh mandi, macam COVID-19 punya jenazah, maka tayamum sahaja menggantikan mandi itu. Ya, atau yang AIDS ke dan sebagainya. Ya. Baik. Ulama bincang. Kata kalau kita dah mandi, tiba-tiba keluar darah atau keluar najis, kalau terkena pada kain kafan dan mengotori dan banyaknya ia, maka kita perlu untuk menukar kain kafan itu. Dan di sini ada khilaf. Ada sebagian ulama kata ulang mandi semula. Ada setengah kata kalau dah sah mandi, basuh sahaja, kemudian wudukkannya semula sahaja, tanpa perlukan mandi daripada awal. Kerana mandi yang pertama itu sudah sah, cuma wuduknya saja terbatal. Jadi bersihkan saja tempat tu, pastikan tak ada lagi keluar, kemudian wudukkannya semula. Ada yang kata kena mandi balik. Tengok mana yang lebih mudah. Sebab itu lepas mandi tak boleh lama-lama dah, kena terus bawa pergi kubur. Lepas sembahyang terus bawa pergi kubur. Sebab apa? Takut lepas mandi tu kalau berlaku apa-apa, dia boleh mengotori kain kafan si mati. Jadi kalau kain kafan kotor, nak sembahyang kat dia tak boleh, kerana pakaian si mati jenazah itu dalam keadaan bernajis. Ya. Disebabkan kerana itu lepas mandi kena segerakan solat. Segerakan solat. Melainkan jenazah yang darurat, macam yang kena bedah apa ni, jantung kau memang darah dia selalu keluar, tak boleh buat apa, yang tu dimaafkan. Macam orang yang mati syahid, itu mati syahid darah dia tak najis. Ya. Dan jenazah-jenazah yang darurat itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, kita pergi pada hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza inta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimal litakun yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang itu mengenakan seliparnya atau sepatu, dan termasuk apa-apa saja yang dikiaskan, pakai stokin ke, pakai kasut ke, pakai boot ke, asalkan pakai kat kaki lah,
Hendaklah salah satu dari kamu mendahulukan yang kanannya dahulu. Jika kalian hendak membukanya, maka dahulukan yang kiri. Nak pakai stokin, nak pakai seluar, nak pakai boot, nak pakai kasut, kanan dulu, lepas tu kiri. Kalau nak tanggal, kiri dulu, kemudian baru kanan. Kemudian baru kanan. Tapi ada orang tanya saya, Ustaz, kat dalam tandas ada selipar. Kalau kita pakai kanan dulu, nanti kita masuk tandas kanan dulu. Padahal tandas kita disuruh kiri dulu. Tapi nak pakai selipar kan kena kanan dulu. Macam mana ni? Saya terus lompat masuk dua-dua terus. Bahaya. Licin sekali jatuh jadi jenazah. Jadi cara dia, masuklah dulu. Masuk dulu tanda kaki kiri. Lepas dah masuk, barulah sarung pakai kaki kanan. Macam tu. Ya. Ini dia lompat sarung dulu. Zup. Bahaya tu. Ini stuntman ni. Ya. Dan bila dia nak lepaskan, nak tanggalkan kasut atau sepatu atas seluar dan seumpamanya, maka tanggalkan sebelah kiri dulu, kemudian sebelah kanan. Tapi kalau nak tanggal seluar yang nampakkan aurat kita, masa tuan-tuan tanggal, nak tanggalkan towel ke, tuala mandi, nak tanggalkan seluar, nak tanggalkan suat dalam dan sebagainya, bacalah doa ini. Nabi ajarkan, juga disebut dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nabi kata, siapa yang baca zikir itu ketika menanggalkan sesuatu daripada apa yang menampakkan auratnya, melainkan jin dan syaitan tidak mampu melihat auratnya itu. Tapi kalau siapa tanggal apa pun tak baca, jin lama dah tengok. Jin kata. Lepas tu kalau jin tengok bukan jadi apa, Ustaz? Tak. Bila dia tengok, dia akan hasutkan kita atau orang lain supaya menatap pada aurat kita atau mewaswaskan kita. Sebab tu saya pesan, lepas ni nak tanggal apa-apa, bacalah Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita tangguh sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.